Gaya arkitektur Masjid Katedral Cordoba ini menggabungkan cipta satu lagi teknik lengkungan berganda untuk mengukur. Tetapi ada satu cerita yang pelik mengenai masjid ini. Dikatakan masjid ini tidak mengarah ke Kaabah. Betul ke tidak cerita ini? Persoalan ini timbul apabila seorang pakcik ni dia tegur saya. Dia kata, adik, masjid ini tak seperti masjid kamu di Kuala Lumpur, Putrajaya. Sebab I have been there. Dia kata, saya dah pergi sana. Masjid kamu menghadap ke kiblat, menghadap ke Kaabah. Masjid di Cordoba ini peliknya tidak mengarah ke Kaabah. Dia kata macam tu. And I was like, seriously? Macam, betul ke? Sebab ini adalah satu benda yang bercanggah dengan pendirian kita. Sebab kalau kita solat, kita kena menghadapkan diri kita ni ke arah kiblat tu sendiri. Jadi saya pun confirm lah dengan virtual tour guide saya, and dia kata pada asalnya dahulu masjid ini tidak mengarah ke kiblat, tetapi setelah direnovasi dan sampai ke hari ini masjid ini mengarah ke kiblat. Dia ada berapa sebab kenapa masjid ini tidak mengarah ke kiblat, sebaliknya mengarah ke Baghdad. Dia ada dia punya inilah panjang perbahasan dia. And then sebab bayangkan Muslim Andalus, mereka bukan sahaja mencipta tamadun mereka, tetapi mencipta tamadun barat sekali. Tidak tahu perkara yang paling asas, iaitu solat tu sendiri. Jadi itu sangat bercanggah lah dengan apa yang saya faham. Apa yang insyaAllah kalau korang ada rezeki untuk pergi ke sana, so jangan lupa check dengan Muslim Pro atau macam menghadap ke kiblat. Menariknya lagi, kalau korang nak tahu, masjid yang boleh memuatkan puluhan ribu orang pada satu masa tidak mempunyai speaker di dalamnya. Bayangkan bagaimanakah makmum nak dengar apa yang imam baca, betul tak? Jadi apakah teknik yang digunakan? So dia ada dua teknik. Pertamanya adalah kalau kita lihat pada seni bina mihrab itu sendiri, ia berbentuk separa oktogon, dan dikatakan bentuk oktogon ini mudah untuk memantulkan bunyi ke belakang. Dan juga kalau kita lihat pada mihrabnya itu terdapat satu binaan berbentuk cengkerang. Ini juga berfungsi memantulkan bunyi agar dapat didengari oleh orang di belakangnya. Hebat kan? Walaupun tak ada speaker, dia orang boleh cipta satu teknologi seperti speaker. Inilah kehebatan yang harus kita tahu. Dan yang terakhirnya, cerita yang paling best, orang-orang nak tahu, menara setinggi 54 meter di Masjid Cordoba ini menyaksikan penerbangan pertama yang dilakukan oleh Abbas Ibn Firnas. Yang melakukan penerbangan ini sebanyak 2 kali, pun kedua-dua percubaan beliau gagal dan beliau menghadapi komplikasi tulang belakang dan sebagainya. Walaupun gagal, daripada sini orang yang mempelopori bidang penerbangan ini ataupun kapal terbang ini mengetahui untuk membina sebuah kapal terbang, ia bukan sahaja perlu ada sayapnya, namun ia juga perlu ada ekornya. Di situlah ramai orang mempelopori bidang ilmu ini sehingga sekarang terciptanya kapal terbang seperti apa yang Ibn Firnas bayangkan. Dan hari ini kita dapat sampai ke Cordoba, malah bukan sahaja di Cordoba tetapi di menara ini, dan kita melihat, hai Ibn Firnas, terima kasih kerana engkau mula-mula mempelopori ilmu ini, aku dapat melihat dan menerokai dunia ini. Hebatnya Ibn Firnas. Tapi sayangnya pada abad ke-13 masjid ini bertukar menjadi gereja. Mereka membina sebuah katedral Renaissance di tengahnya. Mengapa kalau kita lihat kan, mengapa mereka nak tukar? Kenapa tak bina je lagi satu, bina banyak-banyak gereja yang lain kan? Kenapa mereka nak tukar? Kerana waktu zaman penaklukan ini adalah kebanyakan daripada mereka adalah daripada golongan tentera, dan golongan tentera ini di kalangan orang yang tidak berduit. Lalu mereka hanya menukarkan sahaja daripada masjid kepada gereja itu. Alright. Tips untuk kita bezakan gereja ini asal dia masjid atau bukan, senang je. Kita hanya lihat pada menara masjid ataupun menara gereja itu. Jika menara itu terlihat di tepi bangunan itu, di kanan ataupun di kiri, jadi kita tahulah gereja itu
asalnya adalah masjid kerana orang-orang Kristian di Spain ini bermazhab Katolik dan menaranya berada di tengah, bukan di tepi. So ini adalah serba sedikit mengenai seni bina dan juga arkitektur masjid ini, dan supaya kita dapat menghayati apakah kehebatan teknologi yang mereka ada pada hari itu. Yang ketiganya adalah Madinah Az-Zahra. Madinah Az-Zahra atau yang dikenali sebagai bandar yang bercahaya, ia terletak jauh daripada masjid kita. Kalau kita nak pergi Madinah Az-Zahra ni, memang kena naik satu bas yang lain yang kita dah tempah siap lah. Sebab apa dia kena bina Madinah Az-Zahra ni? Kalau nak tahu, ini adalah sebabkan kepadatan penduduk yang bertumpu di kawasan meskita. Jadi pemerintah waktu itu, mereka pun membinalah satu bandar baru. Struktur binaan dia adalah seperti terracing system. Terracing system yang saya katakan, dia ada upper terrace, lower terrace. Upper terrace tu untuk golongan bangsawan semua tu. Middle terrace kalau tak silap dia macam ada masjid. Kalau yang third terrace tu selalunya untuk orang untuk kawasan Calvary, tanaman-tanaman. So dia macam sangat terpencil lah, dan dia jauh betul daripada sekitar tu. Yang keempat dan paling tunjang adalah kerana kepesatan dalam bidang ilmu. Kalau kita lihat di sinilah lahirnya tokoh-tokoh ulama yang hebat. Ilmu perubatan kita ada Ibn Rushd ataupun Az-Zahrawi. Dalam ilmu perlembangan kita ada Abbas Ibn Firnas, dan kita juga ada ahli astronomi, geografi dan juga ahli mathematician. Ilmu yang dipelopori di Cordoba ini bukan sahaja milik di Cordoba, tetapi dikongsi oleh semua orang, sehingga kan mereka mampu membina sebuah tamadun yang bukan sahaja menyinari Andalusia, bahkan juga mewarnai peradaban barat hampir lebih 8 abad lamanya. Hebat bukan? Secara conclusionnya, kita lihat pada hari ini semua orang nak jadi kaya, semua orang nak jadi orang yang berpengaruh, semua orang nak menjadi orang hebat dan berjaya. Namun kita lupa bahawa untuk jadi semua ini, kita kena ada ilmu. Jika kita ada ilmu, kita akan terpandu dan terarah. Lihatlah bagaimana yang saya ceritakan tadi, orang-orang di Cordoba ini, mereka adalah orang-orang yang suka menimba ilmu. Segala teknologi yang dibina ini kebanyakannya adalah diambil daripada ayat Al-Quran. Seperti mana Ibn Firnas melihat burung terbang, lalu beliau pun bercita-cita untuk membina kapal terbang. Tuntutlah ilmu, kerana seperti firman Allah Subhanahu Taala mengatakan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Tetapi ingat, sejarah ini akan tinggal dongeng. Sejarah ini akan terlihat satu kisah yang mustahil jika kita tidak merealisasikannya bersama. Letakkan KPI bahawa Islam pernah mencapai satu standard, mencipta satu tamadun dan juga mewarnai tamadun barat. Maka kita haruslah sama-sama mengelihkan ke era kegemilangan Islam itu. Wallahu a'lam bissawab. Apa-apa persoalan ataupun janggahan idea ataupun pendapat boleh bagi, boleh komen kat bawah. Sehingga kita berjumpa lagi, insya-Allah.